Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruzaimi Makrani. Hari ini saya nak membincangkan sikit tentang kemahiran melakar kepada ibu bapa. Tajuk perbincangan saya hari ini adalah ruginya ibu bapa tidak mahir melakar. Memang terkejut dah bahasa tu, ruginya ibu bapa tidak mahir melakar. Kita selama ni kita diajar 4 perkara je, 4M. 4M kan? Satu, membaca. Dua, menulis. Tiga, mengira. Dan 4, menakul. Kita hanya fokus pada 4 perkara ni sahaja. Membaca, menulis, mengira dan menakul. Saya nak cuba cadangkan satu perkara yang memang interesting kepada parents, kepada ibu bapa. Kita kena tambah satu lagi. Tapi tambah ni kita kena tambah ke atas ni. Maksudnya kalau saya tak nombor 5 kat sini, dia kena melakar kat sini satu lagi. Melakar. Ini dia perlu jadi nombor 1. Kita akan bincangkan kenapa ruginya parents, ruginya ibu bapa tidak mahir melakar. Okey. Kenapa saya sentuh perkara ni? Ini adalah asas kepada pendidikan Malaysia sekarang. Kita fokus pada 4M, membaca, menulis, mengira, menakul. Saya nak cadangkan kepada sesiapa yang mendengar ni, terutama parents, wujudkan satu lagi, tambah lagi sendiri, melakar. Sebab apa? Melakar ni adalah satu kemahiran yang sangat penting kepada ibu bapa. Okey, kenapa saya cakap kenapa melakar ni sangat penting kepada ibu bapa? Okey, saya nak minta sesiapa yang dah mendengar saya punya live sekarang ni, boleh tak prepare kertas A4 dan pensel? Saya tunggu sekejap. Sementara semua orang prepare, menyediakan kertas dan pensel untuk saya test semua ibu bapa di Malaysia ni. Siapa yang mendengar live ni lah. Okay, saya tunggu dalam masa 10 saat tu, saya tunggu saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10 saat. Semua dah prepare kertas dengan pensel. Okey. Ini saya tujukan khas kepada ibu bapa sahaja dulu. Minggu depan saya akan bercerita pula ruginya anak-anak kita tidak mahir melakar. Minggu depan. Okey, minggu sekali lagi saya akan cerita pula ruginya bos tidak tahu, ruginya bos tidak mahir melakar. Kita akan buat seterusnya session ni lah. Setiap-tiap minggu. Okey, kepada siapa ibu bapa yang dah ada pensel dan kertas, pertama saya nak minta lukiskan saya sebuah pasu bunga dan bunganya sekali. Saya bagi masa. Sebuah pasu bunga dan bunganya sekali. Okey. Siapa yang dah melukis ni, kalau boleh share dekat live saya, live Suara Merdeka ni, snap gambar, share. Nanti Suara Merdeka ni akan dapat access card drawzania.com selama 3 bulan, berharga lebih kurang RM257. Seorang pemenang je saya pilih. Jadi siapa-siapa yang nak menyertai saya punya talk ni, okey, cuba buat. Lukiskan saya sebuah pasu bunga dan bunganya sekali. Okey, saya bagi masa Okey, pada siapa yang dah siap, lukiskan saya pula, lakarkan kepada saya sebuah pemandangan indah di tepi pantai. Tadi siapa yang dah siap tu tolong hantar tuan-tuan punya lakaran kepada Suara Merdeka live. Ada komen kan? Tempat komen tu hantar dan kita boleh, nanti Suara Merdeka akan announce seorang pemenang akan menerima access card Drawzania berharga RM257. Okey. Ingat nombor 2, saya minta lukiskan saya sebuah pemandangan pantai yang indah. Lukiskan saya sebuah pemandangan pantai yang indah. Okey, saya bagi masa sekejap, mungkin 1 minit macam tu. Okey, dan seterusnya, siapa yang dah siap, lukiskan saya sebuah kereta kebal. Siapa yang dah siap tu tolong ambil gambar, share dekat komen, ruangan komen tu, ruangan komen dan upload gambar tuan yang dah lukis tadi. Okey, dan seterusnya selepas kereta kebal, okey, lakarkan saya sebuah pemandangan sebuah rumah idaman anda. Anda mesti ada rumah idaman kan? Dalam dan puan-puan drawkan kepada saya, lakarkan kepada saya rumah idaman anda. Okey.
saya bagi peluang, laju sangat saya minta tolong lukis ni, memang ada masalah untuk lakar lah, tak apa. Ambil masa. Saya perlukan perkara ni sebab nak bagi bukti bahawa ruginya kalau seseorang ibu bapa itu tidak pandai melakar. Dan melakar ni bukan culture, dia tidak menjadi culture dalam kita punya family, keluarga. Sepatutnya kemahiran melakar ni dia jadi culture dalam keluarga kita. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut lagi lah. Okey, ada orang dah hantar rumah idaman belum? Ada orang hantar rumah idaman belum? Belum. Ada siapa? Okey, pantai dah ada? Dah ada orang hantar pantai? Pandangan indah di tepi pantai? Belum Okeylah, tak apa. Siapa yang dah siap tu, sambil tu dengarlah saya menghuraikan kenapa pentingnya 4 perkara yang saya uji tadi. Okey. Pertama, saya minta semua orang lukis pasu. Kedua, pantai yang indah. Ketiga, kereta kebal. Dan keempat, rumah idaman. Di antara 4 perkara ni, mana yang paling susah? Saya cukup yakin rumah idaman atau kereta kebal lah. So, ini nombor 4 lah paling susah. Ini nombor 1 paling senang. Ini paling senang, ini paling susah. Ini senang dan ini susah. Yang jadi isu kita sebagai seorang ibu bapa, untuk kita melakar perkara yang mudah ini, sangat mudah. Kita pastu, memang senang kita nak lakarkan. Tapi bila saya minta ibu bapa lukiskan rumah idaman, mesti ada sekatan dalam minda anda. Anda tahu rumah idaman cantik dalam minda anda. Tetapi kemampuan anda untuk menzahirkannya, okey, contohnya, ini adalah anda, ini kertas. Anda ada idea rumah idaman dah dekat sini. Anda ada idea rumah idaman. Tapi untuk anda zahirkan menggunakan pensel ni agak sukar. Agak sukar untuk anda tahu rumah idaman dekat mind anda. So anda tahu rumah idaman tu bentuk dia macam mana dan macam mana cantiknya rumah idaman dekat minda anda ini. Tapi cabaran anda untuk menzahirkan menggunakan tangan rumah idaman anda yang anda fikirkan dalam kepala tadi. Dalam minda tadi. Itu isu besar kita sekarang dalam masyarakat kita. Kita tak mampu menzahirkan idea secara efektif. Terutama rumah idaman sini. Kenapa rumah idaman? Sebab kita kena create, kita kena wujudkan, kita kena cipta dalam mind kita rumah idaman kita. Itu yang challenge besar kita sekarang. Okey. Sekiranya kita gagal menzahirkan idea dekat sini, apa yang akan impact kepada kita punya communication? Komunikasi kita akan tidak efektif, terutama bila kita berkomunikasi dengan anak-anak. Itu satu perkara yang sangat kritikal. Seterusnya, percaya kita bila mereka meniru. Satu lagi interesting point yang kita perlu discuss berkaitan dengan ruginya ibu bapa tidak pandai, tidak mahir melakar. Saya bagi satu senario. Anak balik sekolah, mak boleh tolong lukiskan kapal terbang. Anda memang tidak mahir melakar. Mak tak pandai lukis kereta kebal. Kapal terbang. Jadi, tolong tanya ayah. Pergilah anak itu pada ayahnya. Ayah, boleh lukis kapal terbang? Oh, ayah pun tak pandai lukis kapal terbang. Akhirnya, apa rasa anak sebagai seorang anak minta mak ayah minta bantu dia untuk dalam mata pelajaran, kita tak mampu nak bantu. Itu yang jadi isu besar kita sekarang. Dan akhirnya, apa yang kita akan buat? Kita ajak anak kita meniru. Tak percaya? Tengok. Bila kita kata, mak tak mahirlah melukis kapal terbang, jom sama-sama kita refer dekat internet. Jom kita sama refer dekat internet. Maksudnya, bila saya lukis, ada seorang anak datang jumpa ibu dia. Mak, boleh lukis kapal terbang? Mak kata tak pandai. Jadi apa mak ni buat? Dia akan pergi dekat internet untuk copy. Ni internet, refer to internet. Untuk copy dalam internet, untuk salin dalam internet. Awal-awal kita dah ajar anak kita meniru. Itu yang tidak baik untuk kesihatan keluarga kita. Sebab daripada awal lagi kita mengajar anak-anak kita untuk meniru. Kenapa? Jom kita sama-sama meniru dalam internet. Maksudnya pergi refer, rujuk pada internet dan sama-sama meniru.
culture itu, budaya yang tu yang kita patut elakkan. Sepatutnya, sekiranya anak mak boleh lukiskan kapal terbang, mak pandai lukis kapal terbang. Walaupun tak cantik, mak akan lukis kapal terbang dulu. Sekurang-kurangnya anak tahu mak ataupun ibu bapa dia pandai melakar. Dan apa yang bagus pada senario itu, anak akan pandang tinggi kepada ibu bapa. Sebab kita dah mampu membantu dia. Itu di antara perkara-perkara yang kita perlu consider dan kita perlu mahir dalam melakar. Saya akan buka soalan kepada yang mendengar saya sekarang, yang melihat saya sekarang. Ada soalan-soalan boleh saya menjawab. Kalau ada soalan-soalan penting lah, siapa-siapa nak jawab berkaitan ibu bapa sahaja dulu sekarang. Tanya saya tentang kenapa, apa faktor, bagaimana, dan saya boleh cuba menjawab sekiranya ada soalan-soalan lah. Okey. Betul. Ya. Kalau dari segi macam mana Rosania, produk yang doktor bawa ni boleh membantu ibu bapa untuk menguasai ibu bapa mesti satu. Okey. Soalan yang sangat bagus. Bagaimana kita sebagai ibu bapa perlu menguasai, bagaimana nak menguasai kemahiran melakar ni? Okay, first, soalan yang pertama kita kena tanya pada diri kita, bila kita mahir membaca, bila kita mahir menulis, bila kita mahir mengira. Kita mahir menulis, membaca dan mengira, saya rasa semua orang, saya rasanya daripada preschool, daripada tadika, kita mahir sebab kita belajar dekat sana. Sama juga dengan melakar ni, kita perlu belajar. Dan kita tak boleh belajar sendiri-sendiri. Dia jadi ajaran sesat. Kita kena belajar dengan berguru. Bila berguru ni, barulah teknik-teknik mudah untuk melakar, untuk wujud. Baru kita faham. Sekadar kita membaca tidak cukup. Kita perlu ada guru untuk belajar melakar ni. Okey. Cara nak memahirkan diri, bagaimana nak melakar sebagai ibu bapa, kita kena masuk kelas. Nampak macam perkara ni macam remeh. Masuk kelas sebagai ibu bapa, betul. Kita perlu masuk kelas, mendengar taklimat ataupun dengar betul-betul bagaimana proses nak mahir melakar ni. Dia ada teknik dia. Saya memang mengadakan kelas-kelas melakar ni secara online. Memang ada. Kepada ibu bapa. Saya tak buka pada anak-anak sebab saya memang suka ajar ibu bapa. Sebab apa? Kalau seorang ibu bapa ada 10 orang anak, bila saya ajar seorang ibu bapa, sepasang ibu bapa, saya dah boleh, ibu bapa tu mahir dan dia boleh anak-anak adik-adik dia yang lain atau abang-abang dia yang lain. Tapi kalau ibu bapa, saya ajar ibu bapa mahir dan ibu bapa boleh mengajar anak-anak dia. Okey. Menjawab seterusnya soalan tadi, of course memang kena masuk kelas. Kena datang, masuk kelas dan belajar secara sistematik bagaimana proses nak melakar ni. Okey. Dalam melakar ni pula, kemahiran melakar ni dia ada beza dengan menzahirkan idea. Ini kertas. Okey. Bila saya minta lukis pasu, actually pasu tu sendiri tadi saya minta lukis pasu kan? Semua orang mampu lukis pasu dengan yakin. Orang mahir melukis pasu dengan yakin sebab bila saya minta lukis pasu mesti tak ada dipanggil instruction, tak ada dia panggil apa, halangan dalam minda ni, tak ada distraction dalam tak ada halangan dalam minda ni. Tapi bila saya minta lukis rumah idaman, mesti saya cukup yakin semua orang ada macam halangan, macam mana nak zahirkan. Okey. Bezanya pasu dengan rumah idaman ni adalah, pasu ni adalah lakaran aras rendah. Maksudnya semua orang boleh lukis pasu. Maksudnya semua orang boleh melakar. Tapi challenge-nya tak semua orang boleh menzahirkan idea dengan baik. Menzahirkan itulah yang kita patut buat. Okey, cara nak menzahir tu mesti ada teknik. Dia tak boleh simply kita just belajar sendiri, tak boleh. Dia mesti ada guru dan guru tu akan tunjuk cara macam mana nak menzahirkan idea ni. So ibu bapa kena jelas perbezaan
melakar, semua orang boleh melakar. Kalau tanya saya rasa saya cukup yakin bila saya minta tadi lukis, semua orang semua orang mampu melukis, mampu melakar. Kalau saya minta lakar pasu tadi, semua orang mampu lakar pasu. Dan bila saya minta lukis rumah idaman pun, semua orang mampu tapi tidak tahap yang sepatutnya. Yang tu yang ibu bapa patut mahir. Maksudnya, bukan mampu mahir lukis pasu, tapi mampu menzahirkan idea secara jelas. That is the kemahiran yang sepatutnya ibu bapa mahir. Okey, ada soalan lain? Ada orang keliru antara melukis dengan melakar. Okey. Kalau dalam saya nak cerita, ini art, ini science. Art and science. Dalam proses melakar tu, melukis ni dia duduk level ni. Melukis. Melakar ni, dia kat sini. Dalam bahasa mudahnya, sebelum kita mahir melukis, kita kena mahir melakar dulu. Sebab melakar ni adalah satu yang sketchy. Sketch. Dia panggil sketch dalam bahasa Inggeris dia. Sketch. Tapi bila melibatkan melukis ni, dia melibatkan drawing yang lagi detail, lagi cantik. Melakar ni tak semesti cantik. Dia hanya untuk make sense sahaja. Contohnya, kalau saya nak lukis pasu, boleh je saya lukis pasu macam ni. Cantik pun tak cantik pun tak apa. Itu melakar. Saya just melakar. Tapi bila sampai melukis ni, kita kena ada satu aesthetic value dekat sini. Tapi macam melakar ni tak perlu ada estetik sebab kita just nak tunjuk, nak zahirkan sesuatu idea. Sebab itu dia panggil sketching. Kalau kita tengok, kalau tuan-tuan dan puan-puan rujuk kepada dunia art pun. Dunia art, bila kita sebut je sketching, dia tak perlu cantik. Tapi dia sounds drawing. Tapi bila kita sebut je melukis ni, ada satu yang melibatkan dekat dengan seni ni. Ini seni. Art. Sebagai ibu bapa, kita tak perlu pandai melukis. Sebagai ibu bapa, kita perlu pandai melakar. Sebab apa kita perlu pandai melakar? Kita perlu pandai menzahirkan idea. Itu sahaja. Menzahirkan idea. Untuk zahirkan idea. Sebagai ibu bapa, kita hanya perlu pandai melakar. Bukan pandai melukis. Melukis tu adalah bonus lah. Tapi nak dapat melakar pun sendiri, memang kalau kebanyakan ibu bapa sangat kecil lah. Kalau ibu bapa yang mahir ni, sangat kecil bilangannya. Itu jadi isu besar kepada kita sekarang. Okey? Apa pentingnya melakar ni dalam kehidupan kita seharian? Sebagai ibu bapa, saya bagi contoh tadi kan. Anak balik sekolah. Okey, kita ambil 24 jam kita dalam hidup kita seharian. Sebab soalan dia seharian kan. Okey, daripada 6 pagi kita bangun. 6 pagi. Kita ini pukul 12. Pukul 6 petang. Sampailah pukul 12 malam kita tidur balik. Semua ni daripada sini, daripada 6 PM ni, sampailah kita tidur ni, kita perlu kemahiran melakar. Melakar ni maksud saya kena digunakan untuk berkomunikasi. Contoh siapa yang ada anak. Bangun pagi, you nak bagi instruction ke anak-anak, sesuatu instruction yang kompleks lah. Setakat tolong buat air tu tak payah. Tapi maksud saya, bila nak melakar ni, nak explain pada anak, nak proses sesuatu proses. Contohnya, pagi tu, you ada nak cerita, nak minta anak you, waktu ni anak you umur dalam 15 tahun. Dia balik sekolah, you nak minta anak you beli sesuatu dekat satu kedai ni. Jadi, you kena bagi instruction kat dia. Either you menulis atau you melakar. Tapi anak you tanya, Mak, you bagi instruction kat anak you, contoh ini anak you, 15 tahun umur dia. Ini you bagi instruction kepada anak you, nak boleh tolong belikan mak dekat kedai Pak Abu. Anak you tak biasa dekat mana kedai Pak Abu tu. Waktu sekolah tak pernah pergi. Sebab selalunya you yang pergi. Tolong belikan mak kat kedai Pak Abu ni kacang, contohnya. Anak you tak biasa nak beli sebab dia tak tahu location tu. Tapi sebenarnya kalau you pandai melukis, you lukis satu map dekat mak, dekat anak you, location dekat mana
kedai Pak Abu tu. Itu satu. Okey, itu kalau anak tu 15 tahun. Katalah anak you umur 6 tahun. Nak bercerita tentang apa? Suruh kemas bilik. Takkan you nak bagi, tolong kemas bilik kepada anak 6 tahun. Memang sangat mustahil untuk bagi instruction untuk dia faham. Tetapi saya ada anak bijak kreatif. Bukan, minta maaf. Bengkel berkaitan freehand visualization ni. Ada seorang peserta saya, dia kata, dia ajak anak dia umur dalam 8 ke 10 tahun ni, bila dia minta buat arahan mengemas bilik, dia draw, katalah ini bilik, ini pintu masuk, dia nak susun baju kat sini, dekat sini, dekat sini, dekat sini. Itu instruction. Kalau ibu bapa pandai melakar, dia bagi instruction ni kepada anak-anak dia. Yang bestnya, bila dia bagi arahan menggunakan ini, balik kerja, memang anak-anak dia ikut apa yang dia nak. Susunan apa yang nak, mengikut lakaran yang dia boleh lakar. Itu kebetulan peserta saya ini memang boleh melakar dan ada kesedaran. Bayangkan kita yang tak ada kesedaran, always bagi arahan pada anak-anak, tapi kita rasa anak kita faham. Sebenarnya sangat dia orang tidak faham. Tak percaya kan? Saya boleh test tuan-tuan sekarang. Tuan-tuan boleh nampak tak perkataan bulat yang saya... Okey. Tuan-tuan boleh bayangkan, saya nak bayangkan satu perkataan. Contohnya bulat, perkataan bulat. Bila saya minta arahan, tuan, boleh tolong buat satu bentuk imej bulat pada saya. Dalam mind tuan-tuan dan puan-puan akan terfikir bulat yang macam mana, saiz yang macam mana dan sebagainya, betul? Itu secara verbal. Tapi kalau saya tulis sekalipun, B-U-L-A-T sangat subjektif. Sebab dia bulat, sangat subjektif. Bulat yang macam mana? Tapi kalau saya draw macam ni pun, ini apa? Pun subjektif juga. Tapi kalau saya kata, saya draw bulat dan saya tulis B-U-L-A-T, bulat yang macam ni, barulah dia jadi objektif. Itu yang jadi masalah kita sebagai ibu bapa. Kita tak perasan, selama ni kita bagi instruction pada anak-anak, kita harap anak-anak kita faham. Dan kita yakin anak-anak kita faham kalau kita bagi verbal instruction. Sebenarnya, anak kita arahan-arahan yang kompleks. Itulah pentingnya ibu bapa pandai melakar. Banyak lagi lah. Kalau siapa yang masuk bengkel saya nanti, banyak perkara yang akan tuan-tuan dan puan-puan fahami tentang betapa pentingnya kemahiran melakar ni. Ada soalan lain? Dari segi kemahiran kalangan ibu bapa ni, sekarang di negara kita ni dia di tahap mana? Okey, interesting, soalan yang sangat bagus. Saya tunggu soalan tu. Untuk pengetahuan semua, saya dah latih lebih kurang 5,000 orang semenjak tahun 2015. Ini adalah weak, ini moderate, ini good. Okey, soalan tuan tadi, kat mana kita, kebanyakan ibu bapa, kat mana? Okey, saya terus terang saya cakap, kemahiran melakar ibu bapa kita sekarang kat sini. Macam tu. Kebanyakan ibu bapa duduk dalam keadaan kurang mahir melakar kat sini. Yang pandai melakar hanyalah sebahagian kecil sahaja. Kalau saya buat grafik yang lebih mudah untuk orang faham, ini adalah graf. Ibu bapa yang tak mahir melakar banyak ni. Yang mahir hanyalah banyak tu. Yang besar kepada kita sekarang. Lepas tu yang ini tidak mahir ya, tidak mahir. Ini mahir. Bayangkan dekat Malaysia, saya tak nak buat generalize isu ni Saya dah test lebih kurang 5,000 orang. Kebanyakan 5,000 orang tu berkedudukan dekat sini. Dan bayangkan bagaimana kita nak maju. Sebab kebanyakan ibu bapa tak mahir melakar dan menzahirkan idea tahap tinggi. Itu. Okey, apa yang saya duk risau sekarang, kalau macam ni, macam mana kita nak zahirkan idea tahap tinggi? Sedangkan kita ibu bapa tak mahir melakar.
Saya yakin ni sebab saya dah discuss perkara ni, saya dah test perkara ni sejak 2015 kepada 5,000 partisipan saya. Bayangkan apa impak kepada negara. Tuan-tuan sendiri Okey, kenapa kemahiran melakar ni sangat kritikal macam ni Dia ada TCI. Think, Communicate dan Implement. Saya cukup yakin semua ibu bapa yang bergelar ibu bapa pandai berfikir. Think. Tapi bila saya minta communicate tadi, communication ni terbahagi kepada 4 mode. 1, 2, 3, 4. Verbal, non-verbal, text dengan visual. Ini terbahagi kepada freehand dan digital. Yang saya test adalah perkara ni, freehand ni. Actually freehand ni lah yang buat kita menjadi masyarakat maju. Bukan digital. Digital tu hanya menyokong usaha. Selagi kita tak mahir freehand, selagi itulah digital tak akan move. Itu saya punya teori. Sebab apa? Memang kalau you study pun, teori-teori teknologi termaju sekarang pun bermula daripada lakaran. Banyak cerita. Kalau you tengok movie pun, filem-filem yang best, dia bermula dengan lakaran. Siapa yang pernah tengok Beautiful Mind, you tengok The Accountant, semua tu adalah bermula dengan lakaran. Okey. Apa yang saya duk risau sekarang, bayangkan kalau kebanyakan ibu bapa dalam keadaan weak dan moderate, kemahiran melakar dia, maksudnya dia boleh berfikir dengan waras. Cuma dia tak mampu nak menzahirkan idea yang dia fikir. Akhirnya implementation dia akan out. Yang ni pun akan out, maksudnya output dia akan reduce. Itu yang jadi isu besar kita kepada ibu bapa. Okey. Apa impak kepada anak-anak? Yang jadi isu sekarang ni, kita risau anak kita tak pandai bermula daripada kita. Okey. Bukan maksud saya ibu bapa tak pandai, anak pun tak pandai. Tak. Ibu bapa yang tak pandai boleh wujudkan culture, ataupun ibu bapa yang pandai atau tak pandai pun tak apa, wujudkan culture melakar dalam keluarga. Dan anak-anak kita mampu ikut culture tu, budaya tu. Sebab isu kita sekarang, dalam keluarga, kita tak ada budaya melakar. Kita tak ada. Kita tak ada dalam, tanya diri sendiri sebagai seorang ibu bapa, bila kita melukis depan anak-anak, melakar depan anak-anak. Itu pun saya cukup yakin tak, kalaulah 2 tahun, saya rasa mungkin kebetulan 2 kali event mungkin. Pernahkah anda terfikir, melakar ni kena buat tiap-tiap hari? Barulah dia menjadi culture dalam keluarga. Adakah cukup kalau ibu bapa hantar anak tandingan berwarna? Okey. Sebenarnya masuk kelas tapi hantar tandingan sangat tidak cukup. Dan dia secara informal mengajar anak yang miskin. Okey, sangat tidak cukup. Kemahiran melakar ni sebenarnya tidak cukup sekadar kita menghantar pertandingan, anak-anak kita kepada pertandingan. Tak. Kalau betul kita sendiri sebagai ibu bapa kena mahir melakar. Dia tak perlu pandai melukis, dia kena mahir melakar idea, menzahirkan idea tahap tinggi. Yang tu kita kena belajar. Sebagai ibu bapa kena belajar. Tuan-tuan dan puan-puan tak ada choice, tak ada pilihan. Tuan-tuan dan kena belajar. And then belajar tu pula, dia bukan sekadar you tengok video dan you faham. Tak, you kena ada guru. Guru tu akan explain secara jelas. Terus terang, saya pun bukan expert dalam bidang yang saya buat ni. Tapi saya suka berkongsi pengalaman. Bagaimana kita nak pandai menzahirkan idea. Macam saya tahu ramai ibu bapa hantar anak-anak pertandingan melukis untuk sebab dia rasa anak dia ada bakat melukis. Betul, sangat betul. Cuma challenge dia, you tak buat dia sebagai culture menzahirkan idea sebab itu adalah pertandingan melukis, dia seni. And then melakar menzahirkan idea ni bukan pasal seni, dia pasal konsep bagaimana kita nak menzahirkan idea. Beza seni macam saya cerita tadi lah. Kat sini boleh nampak Okey, macam saya cerita tadi, ini art, ini sains. Pertandingan melukis duduk dekat seni. Itu sangat bagus. Tapi yang kita nak anak kita pandai adalah FVS ni. Pandai menzahirkan idea. Dalam bahasa Inggeris dia, freehand visualization skills. Maksudnya keupayaan menzahirkan idea secara instant, secara mudah, secara spontan.
Yang tu paling kritikal, yang tak pernah dilatih oleh kita ni, tak pernah latih anak kita menzahirkan idea secara spontan menggunakan lakaran. Tak pernah. Itu masalah besar kita sekarang. Okey, kita dah sampai penghujung. Saya nak test Dr. Rozaimi. Dan bercerita tentang macam mana Dr. Rozaimi jumpa kaedah pembelajaran melakar dan menzahirkan melalui lakaran. Okey. Dan siapakah Dr. Rozaimi dalam bentuk lakaran? Okey. Okey, dulu saya tak. Tapi dalam bentuk lakaran lah. Ya, boleh. Supaya audiens kita faham kenapa lakaran itu lebih memudahkan dan orang faham. Okey, soalan yang sangat bagus. Tujuan melakar ni adalah untuk menzahirkan idea dan nak menyenangkan orang faham. Okey, contoh saya sendiri, saya nak perkenalkan diri saya. Bagaimana dalam masa yang singkat saya boleh perkenalkan diri saya menggunakan lakaran? Okey, kalau sebelum saya nak test tu, boleh tak saya test semua orang juga untuk cuba terangkan tentang diri anda dalam masa 2 minit. Sukar kan? Terangkan diri anda dalam masa 2 minit. Bagaimana anda nak terangkan? Takkan anda nak cakap, Assalamualaikum, Assalamualaikum, saya Rozaimi Mat Rani. Ada 8 perkara yang saya nak bercerita tentang diri saya. Perkara pertama, saya seorang rakyat negeri Terengganu contohnya. Saya seorang rakyat negeri Terengganu. Saya tulis kat situ saya rakyat negeri Terengganu. And then nombor 2, hobi saya sudah status perkahwinan saya. Memang saya sudah berkahwin, ada anak 2. Kat sini. Status berkahwin contohnya kat situ. Dan ketiga, saya nak bercerita tentang profession saya. Saya seorang trainer berkaitan dengan freehand visualization. Kerja saya pergi ke corporate, pergi ke organisasi besar untuk melatih organisasi ni bagaimana berkomunikasi menggunakan lakaran. Biasanya corporate untuk bila organisasi dia akan stay dengan saya selama 2 hari. Saya akan latih dia orang macam mana nak mahir menzahirkan idea dan berkomunikasi secara visual. Itu saya nak bercerita tentang profession saya. Nombor 4 dan seterusnya. Mudah kan kalau orang nak follow? Dan tuan-tuan akan ingat bila saya bercerita menggunakan lakaran. Mudah kan? Bayangkan tadi macam saya nak bercerita konsep tentang bagaimana impact ibu bapa. Saya menggunakan lakaran. Mudah semua nak faham. That is also cara saya explain. Yang inilah paling kritikal. Bila kita able to draw, kita boleh draw whatever that we like untuk explain about ourselves. Itu sajalah yang saya rasa. Banyak benda lagi banyak untuk saya share sebab perkongsian selama setengah jam kan. Minggu depan saya akan datang lagi. Saya akan bercerita pula bagaimana anak-anak kita pula rugi. Minggu depan saya akan fokus kepada anak-anak pula.